Hai, Assalamualaikum. Hari ini kami akan membentangkan tajuk kualiti media sosial sebagai sumber pendidikan mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia bagi kursus LMCR 2312 Asas Penyelesaian Kualiti. Ini saya kenalkan diri saya, nama saya Nur Anistiana binti Muhammad Nisan dan rakan saya Nur Nabiha binti Mundi dan rakan yang terakhir adalah Farah Diana binti Iskandar. Terusnya, baiklah. Abstract. Arus perkembangan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) ternyata memberi impak yang sangat besar di dalam interaksi sosial di dalam kehidupan seharian kita. Penggunaan media sosial yang meluas banyak memberi manfaat khususnya kepada mahasiswa di dalam mencari sumber informasi pendidikan mereka. Oleh itu, kajian ini membincangkan kualiti media sosial sebagai sumber pendidikan mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Objektif kajian pengkaji ingin mengkaji tahap kualiti informasi media sosial sebagai uh, informasi media sosial berbanding media massa dan mengenal pasti penggunaan media sosial dalam memupuk pemikiran kritis mahasiswa UKM. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif dalam mendapatkan data seramai 50 orang mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia dalam mencapai tujuan kajian. Hasil kajian mendapati media sosial merupakan pilihan utama mahasiswa untuk mendapatkan sumber maklumat selain membantu mahasiswa mendalami ilmu dengan lebih sistematik. Media massa. Media massa merupakan saluran yang digunakan untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Terdapat dua jenis media massa iaitu media elektronik dan media cetak. Media elektronik merangkumi televisyen, radio dan internet, manakala media cetak pula merangkumi akhbar, majalah, buku dan sebagainya. Kini media elektrik Kini media elektronik sebagai seperti internet merupakan saluran yang paling banyak digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan atau menerima maklumat berkaitan suatu isu. Jika dahulu, bidang pendidikan di Malaysia banyak bergantung kepada penggunaan media cetak sebagai sumber pencarian maklumat, namun kini media elektronik telah banyak digunakan secara meluas dan lebih mendominasi dari media cetak. Seterusnya, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2015 turut menggariskan penggunaan teknologi dalam anjakan ketujuh iaitu dengan memanfaatkan TMK bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di negara Malaysia. Penggunaan media sosial sebagai medium mencari informasi dan bahan rujukan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran PDP dilihat sangat efektif. Menurut Muhammad Nur Hadi, Muhammad Yusuf dan Zurina Tahir di dalam kajian mereka bertajuk Kepentingan Penggunaan Media Sosial Teknologi Maklumat dalam Pendidikan IPTA telah mengatakan bahawa penggunaan media sosial adalah penggunaan media sosial dalam PDP adalah penting seiring dengan perkembangan dunia pendidikan moden pada masa kini kerana ianya menggabungkan teknik suara, bunyi, gambar, video serta teks telah mewujudkan suasana PDP yang menyeronokkan dan kondusif. Antara media sosial adalah platform seperti Facebook, Twitter dan Instagram. Kajian yang kami rujuk ada 3 iaitu media sosial dalam transformasi sistem penyampaian dan kualiti maklumat Kolej Kediaman oleh Muhammad Azul, Muhammad Saleh, Kamalia Basir, Ali Salman dan Nik Hairi Omar. Dan yang kedua, kepentingan penggunaan media sosial teknologi maklumat dalam pendidikan IPTA oleh Muhammad Nur Hadi, Muhammad Yusuf dan Zurina Tahir. Dan terakhir, pengaruh media massa terhadap perubahan sosial masyarakat oleh Sohana Abdul Hamid. Seterusnya, media sosial. Media sosial sebagai penyampai maklumat. Penggunaan medium seperti Facebook, Instagram dan Twitter di dalam penyampaian maklumat adalah sangat efektif. Badan-badan kementerian dan juga syarikat akhbar di Malaysia juga menggunakan platform media sosial untuk menyampaikan segala informasi berkaitan hal-hal isu-isu semasa. Sebagai contoh, mahasiswa ingin mencari informasi dan sumber rujukan berkaitan hal politik, mereka boleh langsung akses ke medium yang telah dinyatakan di atas. Seterusnya, fungsi. Fungsi media sosial. Sejajar dengan kepantasan PMK, berita dan informasi di atas talian lebih mendominasi dan mahasiswa kini lebih gemar mengakses maklumat melalui telefon pintar. Ini kerana
Ianya menjimatkan duit dan tenaga kerana mereka tidak perlu membayar dan boleh akses di mana sahaja mereka berada. Seterusnya, media sosial juga menjadi tempat berinteraksi sesama rakan dan bersyarah untuk berbincang berkaitan hal-hal pendidikan. Dan yang terakhir adalah kualiti media sosial. Kualiti media sosial adalah sebagai kualiti sumber maklumat di medium media sosial juga banyak berpandukan sumber-sumber yang boleh dipercayai. Ini adalah kerana kebanyakan badan Kementerian Kesihatan nyatakan dan syarikat akhbar mempunyai akaun rasmi di semua platform media sosial. Mahasiswa boleh mengakses ke akaun rasmi ini dan mendapat maklumat dengan tepat dan tidak diragui. Menurut Muhammad Azul, faktor kualiti maklumat merupakan salah satu elemen penting dan signifikan untuk menilai aspek kepuasan penggunaan sesuatu aplikasi seperti media sosial. Seterusnya dalam konsep media sosial juga, kualiti maklumat dinilai berdasarkan kualiti kandungan yang memberi kesan untuk meningkatkan kepuasan pengguna terhadap komunikasi dalam talian. Okay, baik, dari segi kaedah kajian, pelaksanaan pengumpulan data kajian adalah melibatkan sepenuhnya kaedah kuantitatif yang telah dijalankan menerusi kaedah edaran soal sidik secara online kepada pihak responden secara persampulan rawat mudah. Responden yang terlibat adalah terdiri daripada 50 orang mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia UKM bagi mencapai tujuan kajian. Next. Okay, dari segi dapatan kajian diuji dalam 4 bahagian. Yang pertama ialah profil responden. Dapat dilihat perempuan lebih banyak dominasi dalam kategori jantina iaitu sebanyak 52% berbanding lelaki iaitu sebanyak 48%. Next. Okay, dari segi kategori umur 18 hingga 22 tahun mencatatkan peratusan tertinggi iaitu sebanyak 44%, diikuti 23 hingga 27 tahun iaitu mencatatkan 40% dan 28 hingga 32 tahun mencatatkan 16%. Dari segi fakulti pula, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan telah mencatatkan peratusan yang tertinggi iaitu 54% berbanding dengan fakulti lain iaitu FST, FUU, FPI dan FEP. Iaitu sebanyak 20%, 12%, 10% dan 4%. Next. Okay, yang kedua, tahap penggunaan media sosial oleh responden. Dari segi keaktifan dalam media sosial, kesemua responden iaitu sebanyak 100% aktif dalam media sosial. Dari segi media sosial yang sering digunakan oleh responden, terbukti bahawa WhatsApp mencatatkan peratusan yang tertinggi iaitu mencatatkan sebanyak 38% berbanding dengan media sosial yang lain seperti Twitter, Instagram, YouTube dan Facebook iaitu mencatatkan sebanyak 30%, 10%, 8% dan 14%. Seterusnya, ketiga iaitu mengkaji tahap kualiti informasi media sosial berbanding media massa. Responden telah memilih media sosial sebagai ejen penyampaian maklumat berbanding media massa. Kategori setuju telah mencatatkan peratusan yang banyak iaitu mencatatkan peratus sebanyak 58%. Next. Selain itu, responden juga telah memilih media sosial sebagai sumber rujukan dalam membantu menyiapkan tugasan berbanding dengan media massa. Oleh itu, kategori setuju telah mencatatkan sebanyak 34%. Next. Dari segi responden telah memilih media sosial kerana ia amat pantas dan mudah untuk dicapai berbanding media sosial. Kategori sangat setuju mencatatkan peratusan yang banyak iaitu 54% berbanding dengan kategori setuju mencatatkan 46%. Next. Untuk mengenal pasti penggunaan media sosial dalam memupuk pemikiran kritis mahasiswa UKM, terdapat 3 soalan yang ditanya. Yang pertama adalah penggunaan media sosial membantu saya berfikir di luar kotak, dan kategori
sangat setuju adalah sebanyak 90% dan setuju mencatatkan 10%. Okay. Seterusnya adalah saya akan memberi pendapat dan mengulas tentang sesuatu isu di media sosial. Untuk yang ni, kategori sangat setuju mencatatkan peratusan yang tinggi iaitu sebanyak 64%. Okay. Untuk yang ketiga, saya akan mengaplikasikan pembacaan saya dalam kehidupan seharian saya sebagai seorang mahasiswa. Untuk yang ni, kategori sangat setuju juga mencatatkan peratusan yang tinggi sebanyak 80%. Hasil dan perbincangan. Okay, bagi hasil dan perbincangan, kesimpulan daripada objektif utama ialah mahasiswa telah memilih media sosial sebagai sumber informasi berbanding dengan media massa. Okey, dapat dilihat bahawa majoriti mahasiswa UKM telah menggunakan media sosial untuk mendapatkan pelbagai maklumat dan sebagainya ataupun informasi. Hal ini kerana media sosial ni ianya lebih murah, pantas dan mudah didapati berbanding dengan media massa. Capaian sumber informasinya agak lambat seperti surat khabar, susah didapati seperti televisyen kerana pelajar-pelajar kebanyakan mereka tinggal di college and memang tak tengok TV langsung, dan juga menelan kos perbelanjaan iaitu majalah. Walau bagaimanapun, dengan kemajuan media sosial, ada di kalangan mahasiswa masih memilih media massa sebagai rujukan utama dalam melakukan tugasan. Hari ini kerana sumber rujukan media massa lagi tepat berbanding dengan media sosial yang sebahagiannya sumber adalah palsu. Maksudnya kalau kita, selalunya mahasiswa untuk melakukan tugasan daripada pensyarah, selalunya mahasiswa telah memilih sumber rujukan daripada media massa lah kerana media massa tu kualiti dia lagi tepat berbanding dengan media sosial. Seterusnya. Okay. Seterusnya untuk penggunaan media sosial mampu memupuk pemikiran kritis mahasiswa UKM. Okay, untuk yang ni hasil kajian mendapati bahawa lebih daripada separuh daripada responden bersetuju bahawa penggunaan media sosial dapat membantu mahasiswa berfikir di luar kotak. Okay, 60% daripada responden mereka akan ulas tentang isu-isu semasa dengan menggunakan platform social media. Kita boleh lihat apabila kita buka Instagram dan buka akaun daripada official punya ni, contohnya macam Berita Harian, kita dapati ramai juga yang mahasiswa akan mengulas tentang isu yang berkaitan dengan isu tersebut. Mengulaskan, dia akan bagi komen pendapat tentang isu tersebut. Okey, seterusnya 80% daripada responden sangat setuju bahawa mereka akan mengaplikasikan pembacaan mereka dalam kehidupan sebagai seorang mahasiswa. Dan kuasa media sosial mampu memberi manfaat sekiranya digunakan dengan bijak. Apabila mahasiswa rajin membaca tentang isu-isu terkini ataupun semasa, ia secara tidak langsung dapat membantu mahasiswa untuk menghasilkan pendapat atau idea yang berkaitan dengan isu tersebut. Dan hal ini juga bagus sebab dia dapat membantu mahasiswa ni untuk berhujah, sebab adanya pengetahuan yang ada tu dia dapat menyokong, dia dapat bagi alasan yang kukuh bagi menyokong hujahan tersebut dalam menyelesaikan masalah dalam dunia pekerjaan. Okey, untuk kesimpulan, kajian ini adalah untuk mengkaji tahap kualiti informasi media sosial berbanding media percetakan dan mengenal pasti penggunaan media sosial dalam memupuk pemikiran kritis mahasiswa UKM. Dapatan kajian telah merungkai beberapa penemuan penting dalam mengkaji tahap kualiti informasi media sosial. Hasil kajian mendapati bahawa selain daripada media massa, media sosial juga menjadi pilihan mahasiswa bagi mendapatkan maklumat kerana ia senang dan mudah diakses di mana-mana sahaja bagi tujuan pembelajaran. Dan selain itu, majoriti mahasiswa UKM berpendapat bahawa media sosial dapat membantu mereka dalam menghasilkan pemikiran yang kritis dan mengaplikasikannya semasa sesi pembelajaran. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.